Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asy-Syarbani, dosen Universiti Azhar Mesir. Kitab ni asalnya Sa'dunaka lah. Adalah himpunan fatwa-fatwa dalam, saya tak tahulah dalam TV ke mana ni. Jadi dia kumpul dalam bentuk buku lah. Okey. Khatib dan imam dalam solat Jumaat. Pada suatu Jumaat, seorang khatib ni orang tu imam baca khutbah lah dah. Khatib sedang menyampaikan khutbahnya yang kedua. Kemudian datang seorang alim yang masuk dari pintu tempat masuknya khatib tadi. Masuk daripada pintu depan lah kita kata dah. Itu tempat tu imam ni. Lalu duduk di saf pertama. Lepas duduk saf pertama. Setelah khatib selesai menyampaikan khutbahnya, orang alim tersebut memimpin solat Jumaat menggantikan khatib. Sedangkan si khatib pula berdiri di saf pertama, ganti tempat hak duduk atau alim tadi lah. Dalam keadaan demikian, apakah solat Jumaat itu sah? Jadi para fuqaha mensyaratkan adanya mualat bersambung antara khutbah dan solat Jumaat. Keduanya tidak boleh disela-sela oleh waktu yang panjang. Jadi kalau sela panjang tu ia tak boleh lah. Kena segera mualak lah. Macam-macam lah bincang masalah ambil asmaya kena mualak ke tidak. Tertib suku mualak ni sambung. Kalau tertib ni ikut terutel lah, lepas muka tangan tu tertib. Tapi mualak ni maksudnya dia tak boleh sela lama, kena segera lah. Okey, kebiasaan awal yang sudah dikenal oleh majoriti Muslim ialah bahawa orang yang menyampaikan khutbah adalah orang yang menjadi imam solat Jumaat. Ramai jugalah mazhab kata tak boleh tukar dah. Mazhab Maliki ni Hanbali kita bincang sebelum ni dah, tak boleh tukar dah. Mazhab Maliki mensyaratkan bahawa orang yang menjadi imam solat Jumaat adalah orang yang menyampaikan khutbah juga, kecuali apabila terdapat uzur yang tidak boleh elak yang mengharuskan orang lain menggantikan khatib sebagai imam solat Jumaat. Nak kecil, nak berak, ketuk, gapo kah? Dan sampai dia lama sikit. Lama tu sampai dia boleh tidak mualak. 2 rakaat dia baca sebelum ni, 2 rakaat. Dia kena tak boleh tukar. Dia boleh tukar lah orang lain kata terpaksa lah. Salah satu contoh dari uzur tersebut ialah khatib tertimpa penyakit mimisan darah hidung. Iaitu mengalirnya darah dari hidungnya ataupun batal wuduknya. Sekiranya orang yang menjadi imam bukan orang yang menyampaikan khutbah dan itu dilakukan tanpa uzur, maka solat Jumaat tersebut batal. Itulah mengikut mazhab Maliki lah disebut ni. Demikian juga jika uzur tersebut dapat dihilangkan dalam waktu yang singkat, tak boleh juga. Maksudnya kalau dia ketung tu ambil semaya, tak sampai 2 rakaat jangka waktu dia, tu dia sambung jadi tu imam, boleh lagi. Demikian juga jika uzur tersebut dapat dihilangkan dalam waktu yang singkat, tak boleh lah. Yang mereka masukkan dengan waktu yang singkat ialah seukuran waktu mengerjakan solat 2 rakaat dengan bacaan surah Fatihah dan satu surah lainnya yang pendek lah. Macam sunat biasa tak. Ini menurut mazhab Maliki lah. Sedangkan mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali, Hanbali tak juga ni. Hanafi dan Hanbali tidak mensyaratkan bahawa yang menjadi khatib mesti menjadi imam solat Jumaat. Dia kata 3 mazhab lain tidak mestilah. Tidak mesti itu imam tulah dengan khatib. Walaupun yang demikian itu mustahab. Walaupun gitu molek. Tidaklah siapa batas semaya Jumaat. Tapi dia kata sah semaya Jumaat tapi kurang baik lah. Tidak molek dah. Mustahabnya sunatnya tu imam khatib dengan tu imam tu orang sama lah. 3 mazhab yang lainnya. Menurut mereka mustahab hukumnya yang menjadi imam solat Jumaat adalah orang yang menyampaikan khutbah. Dengan maksud supaya tidak timbul perbezaan. Biar sama dah. Menurut mereka juga tidak disyaratkan bahawa khutbah dan solat Jumaat mesti dilakukan oleh satu orang. Kerana khutbah dan solat Jumaat adalah 2 amalan terpisah. Hujahnya 2 amalan lain lah. Amalan solat Jumaat tu suku. Amalan khutbah tu suku dah. Dia benda lain lah. Jadi bukan benda yang sama lah. Bukan benda yang sama. Itu mengikut mazhab 3 mazhab lain lah. Di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq dikatakan telah dijelaskan dalam kesimpulan bahawa sekiranya yang menyampaikan khutbah adalah seorang anak dengan izin penguasa, sedangkan yang solat adalah lelaki yang sudah balik, maka solat Jumaat itu tetap sah.
Kalau anak-anak ni, ataupun kita kata tak sunat ke apa dah. Kan contohlah kita tempat kita ni. Dia baca khutbah, turun-turun orang lain je tak email. Tak ada masalah sikit abut lah. Kalau kira pendapat ni. Jadi penjelasan ini nampak jelaslah bahawa solat sebagaimana ditanya ke oleh saudara penanya itu adalah sah dalam pandangan majoriti fuqaha kecuali mazhab Maliki. Bersama dengan ini, kami juga ingin mengulangi apa yang telah disebutkan bahawa kebiasaan yang mustahab dan telah dikenal oleh majoriti Muslim adalah bahawa khutbah dan solat jemaah dipimpin oleh satu orang sahaja kecuali dalam keadaan darurat. Walaupun begitu, 3 mazhab, 4 mazhab ataupun 3 mazhab yang kata boleh pun dia tetap kata mustahab oleh sunat orang yang sama dah. Wallahu a'lam. Tambah-tambahlah kalau takut timbul kekeliruan dalam masyarakat. Seterusnya, memanjangkan saf-saf dalam solat Jumaat. Disebabkan sangat banyaknya orang yang hadir pada solat Jumaat, saf-saf orang yang solat memanjang hingga mencapai kedai-kedai yang ada di sekitar masjidnya. Pergi pas luar lah, sambung sampai ke hujung kedai lain. Apakah dalam hal ini boleh mengerjakan solat Jumaat di kedai-kedai tersebut? Sambung tu ada setengah semaya pada kedai dah. Pada kedai semaya dah. Pelitah jalan, sebelah jalan pun ada dah. Tempat kita tidak lah dah. Tapi di Mesir ke apa orang ramai dengan tempat masjid tidak muat, ia jadi sampai tahap tu lah. Okay, solat Jumaat tidak diubahnya seperti solat hari raya mingguan bagi kaum Muslim. Pada solat Jumaat berkumpul orang-orang dalam jumlah yang sangat besar. Oleh kerana itu banyak terjadi masjid tempat diselenggarakannya solat Jumaat itu kecil dan tidak mampu menampung semua orang yang hendak mengerjakan solat Jumaat. Sehingga biasanya sebahagian dari mereka duduk berbaris di tempat-tempat yang berada di sekitar masjid. Saking banyaknya, banyak sangatnya sehingga banyaknya orang yang hadir, terkadang saf-saf solat memanjang hingga ke tempat-tempat yang berada di samping atau di belakang masjid. Maksud belakang betul, pas belakang ataupun tepi masjid pun ada juga orang semaya tepi masjid ni. Sambung luar. Para fuqaha membolehkan memanjangkan saf orang yang solat selama mereka masih dapat melihat imam atau mendengar ucapan takbirnya, sehingga mereka dapat mengikutinya dalam rukuk, sujud dan amalan-amalan solat yang lainnya. Kerana dalam solat berjemaah disyaratkan makmum harus mengetahui perpindahan amalan yang dilakukan oleh imam, baik dengan cara melihatnya sendiri atau mendengarnya, ataupun dengan ikut orang yang ada di hadapannya yang bermakmum kepada imam. Ikut orang depan dia dah. Sambung ni tepi dia, atau kalau depan, kalau tepi, ikut tepi dia lah. Dalam pandangan sebahagian fuqaha, halaman dan jalan yang bersambung dengan masjid adalah bahagian dari masjid juga. Sambung dengan masjid itu kira masjid juga. Sebahagian fuqaha mensyaratkan bahawa antara makmum dan imam tidak dihalangi oleh jalan yang dilalui kenderaan atau oleh sungai yang dialiri oleh air. Ada setengah fuqaha ni kata kalau lepas jalan tu tak boleh lah, putuslah sembahyang Jumaat tu lah, sembahyang Jumaat pun tak boleh lah, putus. Jadi dia kena duduk alik nu lah, jalan hak kat masjid. Kalau seberai jalan ni hak sekat tu tak boleh. Ni sebahagian fuqaha lah. Okey. Dalam masalah ini telah terjadi perbezaan yang cukup tajam di antara para fuqaha. Jadi balah ni peringkat berbeza pendapat berkhilaf di kalangan ulama-ulama mazhab tu besar lah. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan jika imam dan makmum sama-sama berada di masjid namun keduanya terhalang oleh sesuatu bangunan, maka solat mereka sah. Dengan syarat makmum mengetahui perpindahan amalan yang dilakukan oleh imam walaupun terdapat jarak yang jauh di antara kedua-duanya. Jika imam dan makmum sama-sama berada di luar masjid atau imam berada di masjid sedangkan makmum berada di luar masjid, maka dalam pandangan mazhab Hanbali sah hukumnya bermakmum kepadanya dengan syarat makmum dapat melihat imam atau orang yang berada di belakang imam walaupun dari jendela. Jadi dia kena sambung dah, walaupun tak turun nanti imam, dia kena tengok makmum dah. Ada bahan ada di Masjid Mekah pun ada orang semaya di hotel dah, tapi syekh fatwa sana kata tak boleh dah, kecuali sambung daripada bawah ni, sambung makmum tu sampai ke atas dah. Tu pun dah kata terdesak lah. Kalau boleh turun sekali semaya biar sambung dah. Kadang-kadang sambung tu semaya Jumaat kau semaya di Masjidil Haram tu, dia sambung tu sampai ke lobby ke lobby hotel dah. Lobby hotel tu
kena sambung lagi atas tu. Kalau tahap tu tak apa. Tapi kalau putus ni tak boleh juga dah. Fatwa sana kata tak boleh. Jadi kita kira gini lah. Puasaan ni lah yang pentingnya tahu pergerakan dan biarlah bersambung dah. Lepas tu seberai jalan tu belah mana? Nanti kita baca lah sikit lah. Bagaimanapun kaedah yang lebih kuat ialah makmum yang mengikuti keadaan imam dan mengetahui perpindahan amalan yang dilakukan oleh imam. Yang pentingnya tahu. Nah, oleh kerana itu dapat dikatakan jika solat sedemikian memanjang tanpa terputus sehingga mencapai kedai-kedai seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, dan orang-orang yang mengerjakan solat di kedai-kedai itu bersambung dengan para musalli yang lainnya, dan keadaan kedai-kedai tersebut suci, maka mereka boleh mengerjakan solat jemaah di kedai-kedai tersebut juga. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah adalah wali orang yang beramal dan ikhlas. Dia tak ayat hak jalan tak ada dak. Pasal tapi ada ulama kata boleh lah litah jalan ke apa. Seberai jalan tak boleh. Kalau boleh pergilah depan jalan yang dekat dengan masjid tu, bukan seberai jalannya. Tapi ada ulama mungkinlah sini hak kata boleh pun ada juga. Timbul di masjid macam tu ada. Okey semaya Jumaat. Muka pagar masjid koci dah 4 orang, berapa orang? 12 orang dah. 4 orang lah ni, 12 orang dah. Tutup kan? Tak boleh nak masuk dah. Jadi tak boleh masuk tu, semaya tu bukan tepi situ tak muat mana nak tepi betul-betul tepi pagar masjid tu. Sebelah jalan tu tak muat. Jadi ada orang semaya di sebelah jalan dah. Tak tahulah setara mana lah. Kalau soh-soh keedah je saat ni lah. Tapi sekarang ni ia timbul tak dengar tak email sebabnya zaman speka ni dengar jauh pun dengar dah. Itulah. Kalau tepat yang kita kata apa mesti setengah tepat tu memang tak muat sungguh. Kena sebelah jalan kita kira dimaafkan boleh lah dah. Pasal suka dah. Tapi tempat kita ni Covid ni siapa aku semaya tepi luar jalan ni rasa tak berapa nak jadi mana dah. Pasal pemerintah pun lagi sebenarnya. Tiba-tiba kita nak semaya juga jemaah. Semaya jemaah ni lebih kepada arahan pemerintah. Kecuali di negara yang tidak ada pemerintah Islam, di Jepun ke apa tu, komuniti Islam di situ boleh beristihad lah, berbincang nak semaya 4 orang ke 12 orang semaya jemaah boleh lah. Tapi tempat yang betul-betul pemerintah dia adalah pemerintah Muslim, dia ada pengurusan orang Islam ni, maka kita kena putuskan berdasarkan keputusan pemerintah lah. Tidak kacau bila lah. Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Lepas tu orang ni kata boleh sembahyang jemaah, orang ni kata sembahyang, jadi penuh jalan. Pemerintah lah kena ambil tanggungjawabnya. Kalau kita tak setuju juga, kalau ada demokrasi tu kan lepas demokrasi lah. Kalau kita tak setuju pemerintah gitu dah. Tapi kaedah asas dia, pemerintah bila dia memerintah, dia putuskan sesuatu, rakyat kena ikut lah. Tidak kacau bila orang ni buat untuk buat lah. Jadi orang ni ada sembahyang kena tangkap kan. Orang kafir buat agama-agama tak kena tangkap. Orang Islam buat sembahyang jemaah di premis di kedai dia kena tangkap juga dah. Ada orang report dia. Jadi macam mana memang pemerintah kita wajib taat pemerintah, dia salah juga dah. Okey. Itulah beberapa kaedah kita nak faham. Jadi ginilah kita kiranya kalau tempat tu tidak terdesak, seberai jalan tak sah. Kalau sambung di luar tu kira kan tapi bersambung sah tu kerana tak muat, moga-moga dimaafkan, terimalah. Sebabnya Islam ni nak mudah. Kalau ada fatwa susah tapi dalam keadaan terdesak, kita kena ambil fatwa hak mudah. Syarat yang terdesak yang tidak boleh ditoleransi lagi lah. Itu dia. Tepat boleh lagi, tak sedap tebing lah. Jangan setengah ada. Ada. Saya tengok dah. Semaya jemaah tu luar lagi dalam masjid pun muat lagi. Dia pisau semaya di luar masjid lah. Di rumah dekat-dekat dengan masjid tu, dia semaya di rumah, dia dengar, dia kata dengar khutbah, dia dengar semaya jemaah, dia malas masuk masjid. Benda ni kita kata tak jadilah, tak sah nak. Sebab dia telah bermudah-mudah. Sedangkan benda tu boleh masuk lagi di perkarangan di dalam masjid lagi. Kalau luar masjid kalau sambung dengan sah dalam masjid tak apa, ni terus duduk dari rumah tu benda kita kata boleh lah. Takut merosakkan agama dah, merosakkan agama ibadah mahdah ni, ibadah khusus ni. Yang telah diajarkan oleh Rasulullah, tiba-tiba kita buat cara lain, ia akan rosak agama dah. Okey, solat Jumaat dan solat Zuhur. Apakah dengan melaksanakan solat Jumaat tidak perlu lagi mengerjakan solat Zuhur? Atau apakah mesti mengerjakan solat Zuhur juga setelah mengerjakan solat Jumaat? Okey, menurut ijma' fuqaha dan kaum muslim, solat fardu dalam Islam ada 5.
Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Siapa yang ingkar, kafirlah, batal syahadat. Kerana dia al-ma'lum min ad-darurah. Benda yang kita tahu secara biasa lah. Secara semua orang tahu berlaku. Lepas tu, solat Jumaat berkedudukan sebagai solat zuhur kerana dilaksanakan pada waktu dan sebagai pengganti solat zuhur. Juga kerana Allah SWT telah memfardukan solat Jumaat dengan segala syarat-syaratnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 dan 10. Wahai orang beriman, apabila telah diseru untuk mengerjakan solat di hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengasihi Allah dan tinggalkanlah pekerjaan jual beli. Jadi demikian itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Apabila solat itu telah dikerjakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Di surah Jumaat kita baca sama, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza kuntum fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ayat Quran ni, surah Al-Jumu'ah ni, ayat 9 hingga 10 ni adalah muktamad, jelas qat'i dilalah dia. Jadi dia tunjuk bahawa ayat ni adalah hukum yang muktamad lah, seperti sembahyang zuhur juga. Ayat pertama di atas memerintahkan untuk menjawab seruan solat Jumaat. Yang dimaksudkan dengan seruan itu adalah azan. Ayat di atas juga memerintahkan untuk bersegera datang kepada solat Jumaat pada waktunya. Apabila tiba waktunya, kena segera. Ayat itu juga memerintahkan untuk meninggalkan segala kesibukan pada saat datangnya seruan solat Jumaat, seperti kesibukan jual beli, bisnes ke, semua urusan kehidupan ni kena berhenti belaka. Kemudian ayat yang kedua memerintahkan agar setelah selesai mengerjakan solat, kaum muslim melakukan pekerjaan-pekerjaan dan kepentingan mereka kembali dalam mencari rezeki dan kurnia Allah. Jadi dia boleh cari rezeki, bekerja apabila selesai sembahyang Jumaat dah. Ada orang buat hujah ni, dia kata hari Jumaat ni tak payah cuti lah. Macam selain daripada Kelantan, Terengganu kawan. Dah beberapa negeri lain lah. Jadi dia katanya dia ambil ayat Quran ni juga, berhujah kata tak payah cuti hari Jumaat, cuti hari Ahad ataupun Sabtu Ahad dah. Kita kata tu ikut orang putih dah. Dan kita pun baca dah, bincang dah sebelum ni, hari Jumaat ni walaupun kata boleh berniaga, boleh bekerja, tapi ada fadilat kelebihan datang awal ke masjid sembahyang Jumaat ni. Batal awal tu sembahyang sunat lah. Datang awal ke masjid tu beribadah tak berhenti sehingga sembahyang Jumaat. Itulah ikut amalan salafus soleh sahabat-sahabatnya. Jadi nak cari rezeki tu kalau boleh tu boleh. Memang Al-Quran pun kata boleh. Tapi nak kata cuti tu semata-mata hari lain kerana ayat ni tak kena lah. Ayat ni ceritanya kalau kita kerja tiap-tiap hari tak. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu semua kerja. Nego semua tak. Jadi termasuk Jumaat tak ada masalah, nego juga. Gitu lah. Tapi kalau nak cari cutilah hari Jumaat untuk kita lebih tumpu kepada ibadah. Gitu lah lebih kurang tau. Kenapa jangan berbelik-belik. Kadang-kadang ustaz juga guna ajar ni nak. Tak tahulah kita buat apa. Okey, habislah kita dah. Jadi kalau kita nego tak ada masalah, nego sebelum atau selepas. Kalau nak lebih sikit, tutup awal sikit, balik pagi tu sebab pergi Jumaat awal. Lepas Jumaat pergi nego awal, tak apalah lepas Jumaat lah. Tak kena banyaknya amalan ni sebelum beribadah ni sebelum sembahyang Jumaat lah, kalau ikut kaedah dia asal dah. Dalam ayat kedua, kata solat diulangi lagi dalam bentuk ma'rifah. Kata jelas lah dah makrifah yang dikenal dia. As-salah dah, alif lam tu dah. Sehingga solat yang dimaksudkan dalam adalah solat yang sama dengan disebutkan dalam ayat pertama, iaitu solat Jumaat. Ya, kaedah bahasa Arabnya ada alif lam tu bermaksud makrifahnya dikenali, maksudnya tertentu. Bukan nakirah ni tak kenal. Nah, solat mana tidak ni jelas. As-salah tu termasuk dengan solat yang telah diterangkan sebelumnya, itu solat Jumaat. Dengan demikian hanya ada satu solat saja. Jadi situ maksudnya lepas nego, boleh lepas mai tu pergi kerja. Maksudnya tidak ada tengah celah tu sembahyang zuhur. Lepas sembahyang Jumaat tu habis sembahyang tu tidak ada hak fardu dah tu. Pergi nego dah.
Jika setelah mengerjakan solat jemaat, seseorang dimestikan lagi mengerjakan solat zuhur, maka solat fardu akan bertambah menjadi 6. Jadi bukan 2 lah, 2 campur 4, 6. Dan tentu pembuat syariat akan menetapkan hal itu dalam Al-Quran atau hadis. Mesti ada dah dalam Al-Quran atau hadis. Cerita kena semaya 4 rakaat lagi jadi 9 dah. 2 hak Jumaat, 4 lagi hak zuhur jadi 9. Hadis kat Al-Quran mesti cerita tak? Kalau wajib lagi lah, kalau mesti semaya zuhur lagi. Kalau sunat apa? Kalau bukan sunat lah, nama semaya fardu zuhur. Wajib lah nama tu. Nama dia pun fardu zuhur. Fardu tu wajib zuhur dah. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahawa mengerjakan solat zuhur setelah mengerjakan solat Jumaat merupakan penambahan di dalam agama dan termasuk bid'ah yang sama sekali tidak dapat diterima. Ini kena faham, ni bid'ah ni ada benda yang khilaf, ada benda yang tak boleh terima langsung. Walaupun ada dalam kitab, walaupun kita kata ni khilaf ni, ada dalam kitab. Ada dalam kitab kau benda ni jelas bertentangan dengan nas. Nas ni siapa tahap aku, ni bertentangan. Ni semai zuhur lepas main Jumaat ni, kita tak boleh terima mudah-mudah. Bahaya, rosak agama dah. Jahanam agama ke ni. Bertentangan terus. Jadi tak dapat terima. Syekh ni tegah tak boleh terima benda gini. Walaupun ada dalam kitab, setengah cari-cari dalam kitab ada. Takut tak sah lah, takut masjid banyak setepak. Azan yang awal sah, azan lewat sikit takut tak sah. Macam ni, macam dekat je. Masjid Wataniyah ada sah. Masjid macam dekat mana? Lepas tu masjid Syekh Hasan dekat. Jadi banyak masjid tu kita kira dekatnya. Tak sampai sekilo dekat mana. Berapa ratus meter dah. Jadi itu tempat kita. Tapi masih lagi ada masjid yang dekat-dekat sungguh dah. Sebelah. Jadi benda tu. Apabila pemerintah kata boleh sembahyang Jumaat. Jadi kiosah lah. Tak sedap kira dari kitab kata siapa ya azawa. Yang sebenar tu adalah keputusan pemerintah. Tapi kalau pemerintah putus tak putus. Tiba-tiba balah ni masjid sini kena boleh lah pakai pendapat gitunya. Siapa yang azan awal sembahyang Jumaat awal dulu sah, sembahyang Jumaat lewat tak sah, boleh lah. Tapi apabila pemerintah kata boleh, maksudnya dia tidak ada pecah belah. Maksud sembahyang Jumaat ni untuk menyatukan Jumaat dia, menyatukan. Tapi kalau tidak pecah belah, pemerintah kata boleh kerana masalah tempat sempit lagi apa, pemerintah kata boleh, sah lah sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang zuhur dah. Kena faham. Kita kan telah ada dulu ni. Tak ada masalah sebab telah sistem pengurusan percepat dengan ada tambah-tambah dengan internet dengan gapo lagi. Dan dengan sistem kenderaan pun mudah ni mari. Jadi keputusan tu boleh bagi keputusan yang cepat, pengurusan pun cepat. Jadi apabila kerajaan putus ia tidak dikira pecah belah, maka bolehlah sembahyang Jumaat lah. Tak perlu sembahyang zuhur. Takut tak sah ke apa, tak boleh mikir. Okey, pertanyaan di atas timbul akibat banyaknya masjid pada sebuah kota dan tidak adanya kekompakan pada semua masjid untuk mengerjakan solat Jumaat pada waktu yang bersamaan. Jadi tak mampu nak buat semua masjid besar kan, tak mampu nak. Sebahagian masjid melaksanakannya lebih dahulu sementara yang lain melaksanakannya terkemudian. Berkaitan dengan masalah ini, sebahagian fuqaha mengatakan bahawa solat Jumaat hanya untuk masjid yang lebih dahulu mengerjakannya. Ada juga setengah fuqaha ni, hak mula-mula, hak dah cepat ni sembahyang Jumaat dia. Jadi hak dia tak jadi. Adapun untuk masjid yang belakangan, maka di samping Jumaatnya harus mengerjakan solat Jumaat, mereka wajib mengerjakan solat zuhur sesudahnya. Ni lah apa saya cerita saat ni. Ada pendapat dari kitab-kitab ni, dia kata, satu kota dekat kan. Apabila sembahyang Jumaat tu, sudah hak ni, hak lain tu lewat sikit, maka hak lewat tu ia tak boleh jadi sembahyang Jumaat, ia kira sembahyang zuhur. Dan ia kena qada pula lepas sembahyang Jumaat kena sembahyang zuhur mula. Namun para fuqaha muhaqqiq, fuqaha yang kaji lah, dia bukan terima taklid buta dah. Jumpa dia kita kat, munggu tak guru ni hebat, kita terima dah tak. Tak usah dah tengok hujah-hujah kuat setara mana dah. Para fuqaha muhaqqiq ni yang kaji perbezaan pendapat, tengok hujah dalil, menolak pandangan ini. Mereka tak boleh pakai ni. Bicara kitab ni, jumpa dia kitab ni dah. Ustaz Fi'i pun bicara detail ni, 40 orang ni, tak cukup 40 orang ke mana bicara detail main. Jalan ni kita, mana ada 40 orang dah. 4 orang, 12 orang, 50 orang. Jadi benda tu terkeluar dari mazhab. Sebab apa sebenarnya kita ni, yang penting selesai masalah. Fuqaha setiap zaman ni, pemerintah ataupun ulama-ulama pemerintah ataupun ulama yang bekerja sama dengan pemerintah, kita paksa putuskan
Mengikut kesesuaian zaman. Bukan mesti hak ikut dalam kitab. Kadang-kadang kitab tidak realiti. Kadang-kadang dalil betul jelas. Kadang-kadang taklid buta. Taklid ikut yang Tok Guru kata dulu dah. Apa gini tak boleh nak royak hujah yang apa. Jadi apabila fuqaha muhakkik, ulama-ulama yang kaji dalil yang banyak, mufti-mufti dan sebagainya, termasuklah pensyarah di mufti yang kaji perbezaan pendapat, tengok dalil macam mana, dia kata tak boleh terima pendapat ni. Walaupun nampak banyak lagi tak jumpa pun, tak boleh terima dah. Dia tolak pandangan ini. Mereka mengatakan bahawa jika solat jemaah itu sah, maka tak perlulah lagi mengerjakan solat zuhur. Jika tidak sah, maka tidak ada alasan untuk mengerjakannya. Kalau kita kata tak sah buat awal-awal lah. Tak sah main jemaah ni. Dan cukup sebagai gantinya mengerjakan solat zuhur sejak awal-awal lagi. Kita tak lagi semain jemaah di masjid lah ni, COVID ke apa. Kalau kata tak sah, tak sah buat lah semain jemaah ni. Tak sah kita kata, takut dosa ni nak. Sebenarnya semain sunat taubat lah. Kita pergi semain jemaah. Tak boleh lah benda gitu, bida'ah jadi lah. Atau semaya zuhur dulu, semaya Jumaat dulu rumah, tak boleh dosa, lepas tu baru semaya zuhur. Takut tak sah. Tak aku tak sah semaya Jumaat rumah dengan anak bini Lepas tu, semaya zuhur lepas tu dah. Tak sah garut lah, jadi bid'ah, jadi punah agama. Kalau tak boleh semaya Jumaat, gapo jadi semaya zuhur. Tak apa perlu semaya Jumaat lagi lah. Itu penepedah dia. Sesuatu yang tidak diragukan ialah tidak seorang pun pada zaman Rasulullah SAW, Khalifah Rashidun dan tabi'in yang mengerjakan salat zuhur setelah mengerjakan salat Jumaat. Jadi kita cari setiap zaman berzaman. Zaman Rasulullah, zaman Khalifah Rashidun, dan zaman tabi'in. Zaman-zaman tu tak jumpa semaya zuhur lepas semaya Jumaat. Jangan jumpa dari kitab fiqh lepas tu gak. Dan kita duk cerita kita ni alim, ke pandai bahasa Arab ngaji pondok lama duk kemah pondok menahu tu bisa. Jumpa dari kitab dia pakai kira kemah lalu dah. Jumpa dari kitab pun kita tengok lagi ijtihad dalil yang mana dah. Bahasa Arab ni penting untuk kaji kitab, tapi setengah tu mengaji lama sangat bahasa Arab lagi pondok di Malaysia ni lama dah. Bahkan bahasa Arab di tempat kita di Malaysia ni, kalau pondok, bukan pondok lain ni lah, pondok di Malaysia tak ada lagi. Pondok dulu kita ni bahasa Arab yang sangat kemah, mengatasi ngaji di Amerika pun setengah-setengah negara Arab ni kemas pak kita Malaysia ngaji dak. Pasal je bincang ba ni gapo. Lam ni lam gapo pula. Ba ni ba gapo pula. Maksudnya sambung ni maksud lain, maksud lain. Itilah. Betul lah, penting untuk baca kitab tu lah. Ilmu alat dipanggil ilmu alat. Tapi kalau ilmu alat ada alat tapi tak guna, ya tak boleh kembali juga ilmu ni. Dia tak boleh kembali juga ilmu dak. Sebenarnya ada alat nak suruh guna nak. Macamlah kita belajar kedoktoran ataupun engineer dak. Kita belajar tu alat di universiti 4 tahun ni. Bila kita masuk alam kerajaan, kita tak guna tak. Kita tak tumah, tak pergi mesin, tak pula skru kalau engineer. Kalau doktor kat, tak cara pesakit lagi tak. Dia sipai ilmu lah sekali hilang gitu ya. Kalau ustaz pun mengaji ilmu alat 5-7 tahun. Habis mengaji pondok, terutama hak pondok ni tak. Ilmu alat yang kemah, tapi tak baca kitab tak. Tak buat perbandingan kitab, dia tak kembali lagi ilmu dah. Jadi sepatutnya nak baca kitab lagi banyak dah. Ilmu alat tu supaya lebih cepat baca kitab, lebih cepat faham. Tapi jadi masalahnya apabila dia berada di tokok lama dah, takut lama. Sepatutnya orang pondok ni kena masuk universiti pun baru dia guna ilmu dia. Kena masuk semua dalam universiti, jangan ada shock dengan kehebatan ilmu alat dia tu. Ilmu alat kena guna dah. Habis setengah tu mengaji pondok dah, dia tak kritik orang mengaji universiti dah. Ada ustaz-ustaz universiti ni walaupun boleh faham makna bahasa Arab dia, tapi kadang-kadang i'rab dia salah, baca baris salah. Ya ada berubah sikit lah makna dia setengah-setengah tu dah. Ada kritik sedap je kritik tak. Tapi kata terjemah salah tak salah. Lepas tu apa kritik ketemu ni? Kritik tu tak apa, tak salah, tapi janganlah soalan memperlekehkan. Ustaz ngaji universiti ni tak pandai, dia ngaji pondok pandai. Dia ngaji pondok ilmu alat tu bagus nama, tapi biarlah guna, bacalah kitab lebih besar. Mengajarlah kitab lebih tinggi ni tak. Dia main kitab biasa juga, jadi tak kembali lah ilmu dah. Ilmu tidak berkembang. Okey, solat zuhur setelah solat Jumaat. Mengapa orang mengerjakan solat zuhur setelah mengerjakan solat Jumaat? Bagaimana hukumnya? Kita tak percaya solat Jumaat dah untuk semaya dah. Tak apalah, insya-Allah lah kita doa-doa supaya Allah SWT memberikan kelapangan sehingga selesai masalah COVID atau pengurusan COVID. Kadang-kadang bukan masalah COVID, pengurusan COVID tu
tak cekap menyebabkan kita terhalang salat Jumaat. Kita minta dah sebagai Allah selesaikan masalah ini supaya kita dapat pergi sembahyang Jumaat di masjid ni. Rindu sangat ke masjid ni. Kebiasaan mengerjakan solat zuhur setelah mengerjakan solat Jumaat timbul setelah banyaknya jumlah masjid yang menyelenggarakan solat Jumaat di satu kota. Posaan ni juga ni isu dia. Setelah majoriti fuqaha membolehkan banyak masjid menyelenggarakan solat Jumaat di satu kota, terutama apabila hal itu tak terelakkan. Tak boleh nak elok. Tepat orang ramai, bangunan banyak. Masjid nak setempat besar tak boleh buat. Tak boleh besar. Maka sebahagian orang lantas beristimbak menyimpulkan bahawa dalam hal ini terdapat satu masjid yang mendahului masjid yang lain dari segi waktu dalam menyelenggarakan solat Jumaat. Maka solat Jumaat hanya berlaku bagi orang yang solat di masjid itu sahaja. Yang ini masjid yang awal. Memang ada kitab pun tak. Dia kata hak ni lah. Hak mana semaya awal tu sah sembahyang Jumaat dia lah. Hak lain tak jadi sembahyang Jumaat. Sementara orang yang solat di masjid lain yang lewat sikit wajib mengerjakan solat zuhur. Kerana solat Jumaat yang mereka lakukan itu tidak diterima. Ini sebagai pendapat lah. Memang ada kitab pun kalau cari jumpa dah. Ini kerana mereka terlambat mengerjakan solat Jumaat dibandingkan orang yang solat pada masjid yang pertama. Orang-orang yang mengajukan pendapat ini bersandar pada perkataan Imam Syafi'i tentang wajibnya menyatukan masjid tempat diselenggarakan solat Jumaat. Mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri memang dia kata gitu. Dia tak beri banyak solat Jumaat ni. Setepat tu kota tu je tepat sembahyang Jumaat. Itulah pendapat Imam Syafi'i asal. Memang itulah keadaan dulu memang gitu sesuai lah. Orang tidak ramai sangat tak sepuluh ni. Dan tepat tu rumah tak banyak lagi boleh buat setepat. Boleh buat setepat je. Tak salah Imam Syafi'i lah. Memang itu fatwanya sesuai dengan zaman dia. Yang sebenarnya ialah Imam Syafi'i dengan perkataannya itu menginginkan agar kaum muslim sedapat mungkin bersatu. Dan tidak menyelenggarakan solat Jumaat pada lebih dari satu tempat. Maksud Imam Syafi'i itu supaya bersatu. Tu bermaksud sembahyang Jumaat ni kumpul setempat. Sembahyang Jumaat kumpul satu kampung, satu kuasa kecil satu kuasa perumahan. Sembahyang Jumaat pula dia besar sikit je kampung beberapa surah-surah, beberapa masjid-masjid kecil kumpul di masjid Jami' sembahyang Jumaat. Sembahyang raya pula dia besar lagi sebenarnya sembahyang raya. Tempat kita tidak tak. Zaman Nabi ni besar lagi sembahyang raya ni. Masjid Jumaat ni, besar-besar masjid Jumaat ni, dia tak sembahyang Jumaat di masjid tapi kumpul di padang yang besar. Padang yang besar. Itulah keadaan sebenarnya lah. Tapi tempat kita ni tak ada padang mana dah ni dah. Padang main bola pun tak ada dah. Besar masjid udah padang main bola. Tu jadi masalah lain lah. Tapi asal-asalnya kalau ada padang yang besar, dia kena sembahyang Jumaat masjid Jumaat ni tak payah buka di padang yang besar untuk sembahyang hari raya. Sembahyang raya tu. Ya gitu keadaan asalnya. Ni adalah semua ni syariat Islam ni untuk menyatukan umat Islam. Begitulah Imam Syafi'i faham asalnya untuk menyatukan umat Islam. Jadi dia tak berilah sembahyang Jumaat berapa tempat di satu kota pada ya. Okey, namun demikian ini berlaku selama memungkinkan bagi kaum muslim untuk mengerjakan solat Jumaat di satu masjid. Kalau boleh dia kata. Akan tapi menyatukan masjid tempat penyelenggaraan solat Jumaat adalah sesuatu yang sulit, yang sukar dilaksanakan pada kebanyakan kota. Setelah terjadinya pemekaran, setelah terjadinya pembinaan bangunan-bangunan dan banyaknya manusia. Masalah lagi bangunan tu banyak dah. Orang bangunan kedai, bangunan rumah, bangunan macam-macam bangunan menyebabkan kuasa bandar tu jadi tak boleh nak besar masjid. Oleh kerana itu, bukan pada tempatnya berhujah dengan perkataan Imam Syafi'i dalam perkara ini lagi. Ni cerita zaman dulu, Imam Syafi'i dia cerita tak? Zaman dulu, kita Kelantan pun gitu. Tanah Merah ni, daerah tak ada. Tanah Merah sebutir. Kota Baru ni, Masjid Muhammadiyah sebutir je. Masjid sembahyang Jumaat ni. Budak Farid Petra ni. Berapa puluh minit dah, 20 minit dah. Setengah jam ke ada dah. Nak pergi ke Masjid Muhammadiyah ni. Nak naik kereta, nak naik bah nak. Sebabnya dulu tidak ada zaman dulu, peringkat awal dulu. Tidak ada, memang masjid tu setepak je ada. Orang tak ramai mana. Lah ni semua tempat penuh habis dah. Masa saya ngaji berapa puluh tahun lepas 20 tahun lepas dah. Mengaji di Cerah Bangi. Cerah Bangi dulu lah. Hotel lah. Cerah sampai ke UKM tu hotel banyak lagi. Masa tu. Hari ni pergi
kita seolah sambung antara cerah dengan bukan cerah apa masa dia bangi ni. Bangi antara bangi Yayasan Pelajar Mara Bangi dengan UKM tu hotel banyak lah. Tak ada bangunan apa. Sekali lagi penuh bangunan. Seolah bersambung bangunan di UKM dengan Yayasan Pelajar Mara Bangi ni. Sambung tu. Tak putus tak. Bangunan banyak dah dibina. Jadi apabila semakin padat, kita tak boleh bincang semata-mata fatwa Imam Syafi'i di zaman dia yang mudah untuk membesarkan ataupun orang tak ramai mana. Majoriti fuqaha membolehkan diselenggarakannya solat Jumaat di beberapa masjid pada satu kota. Solat Jumaat adalah satu-satunya solat fardu yang diwajibkan oleh Islam pada waktu zuhur di hari Jumaat. Dengan demikian, seseorang tidak perlu mengerjakan solat zuhur setelah mengerjakan solat Jumaat kerana seseorang mukallaf tidak diminta oleh Allah untuk mengerjakan dua solat fardu pada satu waktu. Tak ada. Syariat kata dua fardu dalam satu waktu. Kalau zuhur saja, kalau Jumaat saja. Adapun sikap sebahagian orang yang mengerjakan solat zuhur setelah mengerjakan solat Jumaat dengan berhujah bahawa solat Jumaat yang mereka kerjakan itu tidak sah, maka ini menimbulkan keracuan. Inilah kes bincang takut tak sah. Kes pegang fatwa Imam Syafi'i ke apa dengan tidak tengok dalil. Muhakkik ni siapa mufti-mufti ataupun peringkat pensyarah mufti yang kita kata tengok kaji dalil ni, ia tak akan jadi gitu. Dia akan tengok dalil dah. Maksud Imam Syafi'i ni ikut dalil mana? Maksudnya apa? Maqasid syariah dia apa? Sebab apa dia kata kena satu masjid, satu kota. Bukan semata-mata ambil kalam yang telah diproses tu dah. Kena tahu sebab awal je gitu dah. Sebab apa jadi gini ni fatwa dia. Jadi tengok keadaan. Jika memang demikian, mengapa mereka mengerjakannya solat Jumaat juga? Mengapa mereka tidak mengerjakan solat zuhur sahaja jika mereka memang beranggapan bahawa yang wajib dilaksanakan pada saat itu adalah solat zuhur saja? Kalau kata tak sah, apa dah gapo semai Jumaatnya? Tu semai zuhur mudah-mudah tak payah semai lagi. Benda tu kena pemikir dah. Sebagai fuqaha berkata bahawa mengerjakan solat zuhur setelah mengerjakan solat Jumaat adalah suatu perbuatan yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW, tidak pada masa Khalifah Rasyidin, tidak juga dikenali para imam mujtahid. Pak mazhab pun tak ada bincang mesti kata gitu pun tak ada kata hak lewat. Hak mutakhir itu ada bincang dah. Dia hura lagi, detail lagi kalam Syafi'i itu, perkataan Imam Syafi'i sehingga macam-macam lah. Termasuklah Imam Syafi'i sendiri tak ada kata kalau semaya satu kota tak usah kena semaya zuhur, tak ada. Kalau kata tak usah sajalah. Maksudnya tak boleh semaya Jumaat lah, semaya zuhur saja. Tak perlu semaya Jumaat, semaya zuhur saja. Hak mana lewat dah. Tu je maksud Imam Syafi'i, tidak maksudnya supaya semaya zuhur pula lepas semaya Jumaat. Tak ada suruh gitu dah. Kalau ada pun hak kedua-dua ni ada bincang gitu dah. Orang yang mereka duga sebagai yang mereka ikuti dalam hal ini pun tidak sebut sebegitu. Tatkala Imam Syafi'i memasuki kota Baghdad, dia dapati pada warganya mengerjakan solat Jumaat di masjid yang berbeza-beza. Imam Syafi'i tidak mencela dan mengingkari apa yang dilakukan para penduduk tersebut, apalagi sampai mengharuskan dilaksanakannya solat zuhur setelah itu. Para fuqaha pengikut Imam Syafi'i pun tidak mengingkari dan menolak dilakukannya solat Jumaat di beberapa masjid di kota Baghdad. Jadi kota Baghdad ni ada dah banyak masjid kalau tak kota Baghdad ni, walaupun satu kota sebab dia orang ramai dah. Kerana mereka melihat sedemikian banyaknya penduduk sehingga sulit untuk dikumpulkan di satu masjid saja. Atas dasar ini kita dapat menyimpulkan bahawa penduduk satu kota wajib mengerjakan salat di satu masjid apabila jumlah mereka sedikit sehingga dapat ditampung di salah satu masjid yang ada di kota itu sahaja. Kalau boleh tampung setempat seramai mungkin, tak apalah, boleh lah. Namun jika jumlah mereka sedemikian banyak sehingga tidak dapat ditampung di satu masjid, maka tidaklah mengapa mereka menyelenggarakan salat Jumaat di beberapa masjid. Tu dah. Dan dalam hal ini tidak ada alasan untuk mengerjakan salat zuhur setelah mengerjakan salat Jumaat. Dia kata boleh tak? Boleh kata kena qada kena sembahyang zuhur pula takut tak sahnya. Bukanlah kalau kata Imam Syafi'i itu bermaksud supaya Al-Quran Sunnah. Kita jangan pegang kata-kata ulama ni. Kita ni kena takwil bukan Al-Quran hadis. Al-Quran hadis kena pegang kemah. Hak takwil ni kata-kata ulama. Ni dok ni hadis hak Quran kak. Hadis ni nak takwil kena gini ni ayat ni kena takwil tak takwil kapi lagi apa dia nak ubah ayat. Kadang-kadang takwil tu siapa tahap tahrif takwil tak apa nah, tapi tahrif siapa hilang makna dia jadi maksud bukan lain. Kerana nak pegang kata-kata ulama hak dia sanjung. Ni masalah ni nak.
Sepatutnya kita kena tengok. Kita tahu Imam Syafi'i kata gini maksudnya untuk satukan umat Islam. Dan dalam keadaan tidak terpaksa. Barulah tak sah sembahyang Jumaat yang kedua, ketiga. Tapi keadaannya terpaksa dan diputuskan oleh para pemerintah orang Islam, dia telah putus, maka dia kata boleh, maksudnya sah lah. Tak perlulah sembahyang Zuhur. Kenapa gitu? Allah mengatakan kebenaran dan dialah yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Tidak diragukan lagi bahawa tujuan diselenggarakannya solat Jumaat adalah dua hal. Pertama, untuk mendengar nasihat keislaman mingguan. Itu matlamat utama dah. Kita sembahyang Jumaat ni nak suruh masyarakat Islam dapat dengar pengajaran-pengajaran yang penting, isu semasa yang penting. Yang asalnya fardu kifayah pun apabila jadi isu semasa kadang-kadang jadi fardu ain. Dia mesti diketahui supaya tidak rosak akidah umat Islam, tidak rosak amalan umat Islam. Itulah. Yang kedua, sebagai media untuk lebih menjalin hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Maksud dia untuk satukan hati orang Islam. Bukan nak bicara kena tak sah. Jangan merumitkan agama dah. Matlamat itulah. Itu dilakukan dengan sedapat mungkin berkumpul pada satu tempat. Kalau boleh kat setempat tu lebih banyak masjid lah. Jika hal itu dapat dilakukan, maka itulah yang diharapkan. Itu maksud utamanya. Kalau boleh buat masjid yang sangat besar dan tidak sulit lagi dan boleh buat besar dan setempatnya sembahyang Jumaat dari satu kota, boleh lah. Namun jika tidak sebegitu, tak boleh, maka masing-masing kelompok kaum muslim dapat berkumpul dan mengerjakan solat Jumaat sendiri-sendiri. Jadi kalau tak boleh juga buat masjid suku-suku, tak apa tak. Sesuai dengan yang mudah bagi mereka. Sesungguhnya Allah menghendaki kebaikan bagimu dan tidak menghendaki keselekatan bagimu. Okey, pemberitahuan solat Jumaat. Di daerah Ashraf, di daerah Aryaf ada satu kebiasaan yang sudah mentradisi, iaitu memukul beduk sebelum dilakukannya azan solat Jumaat. Ni orang dulu ni berahilah. Dia kata beduk tu macam gong besar tu lah beduk. Dia kata duk ada rentak dia tak. Itu dimaksudkan agar kaum muslim datang ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat. Dia kata tu supaya orang ready awal dah. Tambah-tambah dulu kat, tak ada speaker tak. Jika mereka tidak memukul beduk, maka orang-orang tidak akan dapat dengar azan. Pasal azan, tambah-tambah sampai dulu. Kalau bawa ketuk bawa azan saja, tak ada speaker tak dengar, jauh-jauh dah. Apakah perbuatan itu dibolehkan? Padahal tidak diketahui bahawa setelah itu muazzin akan mengemandangkan azan solat Jumaat. Dia kata beduk, orang tak dengar apa azan nak. Betul ke azan? Tak tahulah. Kalau duduk jauh tak dengar nak. Okey. Pertama kita bicara. Yang dikenal dari kebiasaan Rasulullah SAW ialah jika telah masuk waktu solat Jumaat, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar khutbah. Kemudian duduk di situ dan muazzin pun mengumandangkan azan. Jadi apabila masuk waktu, naiklah Tok Imam di atas mimbar khutbah. Lepas tu bila pun dia bersalin assalamualaikum, bila pun ngebel sekali dah. Setelah itu barulah Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya. Ketika Rasulullah SAW telah selesai khutbah, muazzin membacakan iqamah untuk solat. Kebiasaan seperti itu terus menerus berlangsung pada masa Abu Bakar radhiyallahu dan Umar radhiyallahu. Tatkala datang masa Uthman bin Affan radhiyallahu, Uthman melihat bahawa jumlah kaum muslim sudah sedemikian banyak, ramai sangat orang. Tak dengar bel lah, bos sekali. Dan mereka memerlukan alat tambahan untuk mengingatkan akan solat Jumaat. Oleh kerana itulah, Uthman kemudian membuatkan azan tambahan yang dikumandangkan sebelum azan yang dilakukan ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Jadi dua kali. Sebelum naik ke atas mimbar tu ada azan. Tujuan azan yang pertama itu adalah semata-mata pemberitahuan. Tujuan dari azan pertama itu adalah semata-mata pemberitahuan kepada orang-orang tentang telah dekatnya waktu solat, sehingga mereka bersegera menuju solat Jumaat. Pada masa Uthman, azan pertama itu dikumandangkan dari atas Zawra, iaitu satu bangunan tinggi yang ada di pasar Madinah. Jadi azan pertama tu bukan di masjid. Azan pertama pada masa Uthman itu di pasar. Di kedai lah, di pasar, yang supaya orang tengah masuk waktu dah, supaya get ready, bersedia lah. Uthman memerintahkan untuk mengumandangkan azan di tempat itu dengan maksud supaya mudah didengari oleh orang-orang, supaya orang duduk sibuk berniaga gapo tak dengar. Kalau bel di masjid saya tak dengar. Bel di pasar tu bukan orang ramai dengan geger, dengan bising, dengan macam-macam tu.
Jadi Osman pun suruh azan di Zawrak, di atas bangunan tinggi sikit di Madinah. Buat zaman dulu kita tak ada speaker. Okey, lepas tu Uthman merintahkan untuk mengadakan azan tempat itu supaya dengar orang dengar lah. Yang lebih utama adalah berpegang pada apa yang dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila berpegang pada apa yang dilakukan Uthman itu pun tak mengapa, kerana para sahabat pun menerima hal itu. Nah, soalan kena ingat. Saya ada terbaca lah Hasbi As-Siddiqina. Ada ulama Indonesia yang hebat lah. Dia kata soal bid'ah ni lah. 2 kali azan. Kita tak boleh kata bid'ah. Mudah-mudah. Pertamanya sahabat buat ni. Dan sahabat ni ramai yang duduk sekali di Madinah tidak kritik lah. Tak ada bunyi suara pun kritik lah. Jadi benda ni kita tak boleh pakai dengan mudah kata bid'ah. Dan azan tu kita tengok tu pada zaman Uthman tu dia di pasar lah nak. Gitulah kena faham dah. Jadi kena faham. Dia tidak jadi bid'ah apabila dia dibuat oleh para sahabat. Apabila sahabat tu sahabat Khalifah Ar-Rasyidin. Sebabnya ada Nabi Sallallahu katakan supaya berpegang dengan Khalifah Ar-Rasyidin dah. Pendapat Khalifah Ar-Rasyidin kita kena pakai dah. Dia tak akan jadi bid'ah lah mana pun. Sebab dia ni lebih faham. Hadis ni satu yang disampaikan melalui perkataan lah. Tapi lebih besar sebenarnya bukan hadis. Amalan sahabat yang betul-betul ijma' sahabat. Ni ijma' sahabat ni. Azan 2 kali. Sebab dia dilakukan oleh Uthman, Khalifah Rasyidin. Lepas tu sahabat tak ada kritik. Ijma'. Jadi kita tak boleh kata tak boleh lah. Mesti boleh lah. 2 kali azan tu boleh. Cuma cara tu kalau nak kata bid'ah lah. Zaman Uthman tu yang di pasar kita lah di masjid belakang tu. Sebab speaker di masjid belakang lah ni. Kalau nak kata khilaf pun tak apalah sini. Kita tak kata boleh pun tak apa. Sebabnya kita kata supun Uthman. Dan nak ganti speaker di pasar tak perlu dah. Pasal speaker di masjid tu siapa ke pasar juga. Itulah. Allahuakbar lah kita kata dah. Kita jangan lupa bahawa wajib bagi setiap Muslim mempersiapkan dirinya dalam waktu yang cukup untuk menghadiri solat Jumaat sebelum masuk waktunya. Biar ada masa sedang molek, biar ada supaya Jumaat dah. Biar ada khutbah. Bukan biar ada semua Jumaat, biar ada khutbah lagi dah. Perbezaan waktu persiapan yang diperlukan itu tergantung pada jauh dekatnya seseorang dengan masjid. Kalau masjid tu jauh, pasar ke tempat kerja je jauh, dia kena awal sikit lagi dah. Al-Quran mengatakan, wahai orang yang beriman, jika telah disuruh untuk mengerjakan salat Jumaat, maka bersegeralah kepada mengasihi Allah. Dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Larangan dalam ayat itu tidak terbatas pada jual beli saja, melainkan mencakup semua kegiatan, aktiviti, kerja buat yang menghalangi seseorang untuk bersegera mengerjakan salat Jumaat. Wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk meninggalkan seluruh kesibukan yang seperti itu. Ini berarti bahawa hendaknya dia datang lebih awal ke tempat solat Jumaat. Sebuah hadis Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan orang yang datang lebih dahulu ke tempat solat Jumaat. Ada hadis jelas tu. Orang lebih awal lebih besar pahala dia. Sebelah huta dah, sedekah huta dah. Korban huta, hanya korban lembu, korban kambing, korban ayam, macam-macam lah ada riwayat tu dah. Jika terdapat keadaan darurat yang menuntut digunakannya suatu alat untuk mengingatkannya dan memberitahukan pada manusia tentang telah dekatnya waktu solat Jumaat. Nak suruh orang tahu awal tu matlamat je azan yang pertama. Sehingga mereka dapat bersiap-siap dan dapat datang pada waktunya. Maka dalam keadaan seperti itu, alat sedemikian dapat digunakan sebatas keperluannya itu. Yang pentingnya guna sebatas keperluannya itu. Nak suruh orang ready awal. Hendaknya suara alat pemberitahuan itu agak jauh dari masjid. Ni cerita ni zaman tak ada speaker ni cerita dia. Guna alat lain, beduk ni. Dulu guna beduk katak tu sebabnya azan dulu dia tidak guna speaker, tak dengar. Jadi guna beduk dulu dah. Tapi zaman ni apabila speaker derah daripada beduk, tak dah apa kita guna beduk, tak boleh gunalah nah. Hendaknya suara alat pemberitahuan itu agak jauh dari masjid sehingga tidak mengganggu ketenangan orang yang ada dalam masjid. Dia suruh tak jauh beduk nak. Sebelum sembahyang nak ketuk. Harus juga diberikan pemahaman pada manusia bahawa alat itu sekadar untuk memberitahukan orang dan bukan bahagian dari agama. Kena banyak awal-awal. Ustaz kata guru kata ni bukan agama suruh sebab nak isyaratnya. Sebab tak dengar speaker. Kalau dengar speaker tak payah guna kau ni.
Dengan demikian suara azan itu tidak ubahnya seperti suara teriakan seorang yang mengingatkan manusia akan solat Jumaat pada saat sebelum masuknya waktu solat di pasar Zaruk sebelum ni lah. Serupa dengan itulah konsep dia. Jadi kalau speaker sudah derah pada zaman ini, kita kena tinggalkan alat-alat yang tidak jadi maksud agama. Maksud agama ni nak suruh siapa orang dengar, bukan nak suruh alat tu jadi maksud agama. Kena faham kita. Ada lagi lah. Pukul apa itu? Oh, 90 dah. Apa adalah sekat tu sahajalah perbincangan kita hari ni, iaitu tentang solat Jumaat. Walaupun kita tak boleh solat Jumaat, ilmu tentang solat Jumaat ni kita mohon kita dapat amal, kita dapat faham lah dah ilmu tentang solat Jumaat ni. Kalau timbul permasalahan ini, kita boleh faham. Kita tak timbul selagu pening. Kata gini, kata gini. Pasal saya pernah dengar tok guru pondok ke, tok guru ustaz ke, dok mengajar tok sah semaya Jumaat kedua, dok cerita benda gitu yang tidak realiti dah. Benda tu lama, fatwa tu fatwa Imam Syafi'i, fatwa yang telah dihuraikan oleh ulama mazhab Syafi'i pun, yang boleh menimbulkan kekeliruan di zaman kita ni, sedangkan kita telah ada pemerintah yang telah mengatakan boleh lah. Jadi kita kena faham benda gitu supaya kita tidak mencelarukan masyarakat Islam. Yang pentingnya pemerintah kata boleh, bolehlah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Walaupun tempat tu berdekatan, boleh solat Jumaat. Boleh solat Jumaat juga, dah sah, tak perlu sembahyang Zuhur. Kalau sembahyang Zuhur lagi dia jadi bid'ah. Hak kata tak sah pun, dia bukan matlamat dia supaya sembahyang Jumaat dulu, lepas tu sembahyang Zuhur. Yang kata tak sah tu, dia kata awal-awal lagi jangan sembahyang Jumaat, kena sembahyang Zuhur tu. Jangan sembahyang Jumaat, kena sembahyang Zuhur tu. Tu kena faham dah. Tu faham dah. Begitu juga orang ni ada PKP ni, ada juga orang sembahyang Jumaat di premis, sedangkan itu bertentangan dengan pemerintah. Dia kata boleh tak boleh ni pemerintah sembahyang Jumaat ni. Pasal dia menghimpunkan oleh pemerintah, dihimpunkan oleh pemerintah. Tiba-tiba pemerintah lagi dia sembahyang Jumaat di Kedah ke apa. Tak boleh lah. Tapi kalau di Jepun di apa, tepatnya bukan orang Islam perintah, masyarakat Islam tidak berkuasa dan tidak diambil peduli oleh pemerintah, jadi kita boleh buat putusan ijtihad tempat kita masing-masing lah. Seolah-olah komuniti orang Islam di tempat di universiti tertentu boleh berbincang berijtihad masing-masing, kita kumpulkan sembahyang Jumaat tempat kita sini. Boleh. Kerana situ, kerana dia telah jadi satu seolah pemerintah pengurusan urusan umat Islam ni diuruskan oleh komuniti Islam yang sedikit tu lah. Tapi kalau kita dah ada KJL Islam yang ada jabatan agama tempat kita, tak boleh lah kita mana-mana awak sembahyang Jumaat sendiri dah. Benda kita kena faham. Kalau pemerintah kata sah, walaupun satu bandar di Macan ada 3 masjid yang dekat pun, di bandar dekat, maka kena kata sah lah. Tak boleh kata bincang dalam kitab-kitab tu yang kata sembahyang awal ni sah, lewat tu tak sah Jumaat, tak sedap bincang lah. Kalau bincang pun cerita pun habis. Biar orang faham. Jangan jadi timbul kecelaruan pada masyarakat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.